Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahirah Ahmad Razwan bernombor metrik A168211. Video kali ini adalah berkaitan dengan siasah syariah yang bertajuk Kepimpinan Wanita Menurut Islam. Definisi pemimpin itu ialah khalifah, imam, qaid, ra'in, rais dan sayyid, iaitu seseorang yang dilantik untuk menerjui suatu kepimpinan urusan pentadbiran awam ataupun organisasi kemasyarakatan yang mana matlamat kepimpinan tersebut membawa kebaikan sama ada di dunia maupun di akhirat. Hal ini telah pun dinyatakan dalam Quran, iaitu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada manusia suatu kedudukan yang istimewa, iaitu menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Walaupun pada awalnya perkara tersebut kurang dipersetujui oleh para malaikat, namun mereka akhirnya patuh untuk sujud kepada Adam AS, kecuali iblis yang enggan berbuat demikian. Seterusnya kita tengok apa itu hak wanita Islam ini dalam politik. Dalam surah At-Taubah ayat 71 telah menjelaskan yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman lelaki maupun perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong iaitu pemimpin bagi sebahagian yang lainnya. Mereka mengajar agar melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar, dan melaksanakan solat dan membayar zakat, dan mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat di atas telah pun menjelaskan kewajipan untuk bekerjasama antara lelaki dan wanita dalam pelbagai bidang kehidupan, yang menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan untuk mencegah apa yang mungkar. Perempuan juga memiliki hak dan kewajipan yang sama dalam kehidupan ini. Kemudian kita pergi kepada hak wanita Islam dalam pekerjaan. Wanita juga mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan itu memerlukannya atau selama mereka memerlukan pekerjaan itu. Wanita pada zaman Nabi juga aktif dalam bidang perdagangan seperti Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi yang pertama. Tercatat sebagai seorang yang sangat berjaya dalam bidang perdagangan. Juga boleh lihat contoh iaitu sejarah kepimpinan wanita menurut Islam, seperti sejarah keagungan Ratu Balqis sebagai pemerintah kerajaan Sabah, sebagai bukti bahawa terlibat dalam kepimpinan sebelum Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Di zaman Rasulullah sendiri juga, walaupun wanita itu tidak memegang tampuk kepimpinan, namun mereka adalah golongan pertama yang memberi ketaatan dan bai'ah dengan membenarkan kenabian Muhammad, iaitu isteri baginda Sayyidatina Khadijah. Kemudian mengenai Asiah, adalah seorang perempuan yang dipuji kerana ketegasan imannya dalam melawan Raja Zalim, iaitu Raja Fir'aun. Semua perempuan yang disebutkan tadi merupakan bukti bahawa perempuan itu memiliki tanggungjawab yang sama dengan lelaki. Selain itu, perempuan juga memiliki hak dan kewajipan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Seterusnya, mari kita lihat kontroversi kepimpinan wanita Islam, iaitu yang pertama, apa dia pandangan yang membolehkan pemimpin wanita, manakala yang kedua, pandangan yang melarang pemimpin wanita. Antara pandangan yang membolehkan pemimpin wanita, iaitu pendapat ini dipersetujui oleh
Yusuf Al-Qaradawi. Ia menegaskan bahawa perempuan berhak menduduki jabatan ketua negara, mufti, anggota parlimen, hak memilih dan dipilih atau kedudukan apapun dalam pemerintahan atau bekerja di sektor swasta. Pasal ini sudah jelas bahawa seorang wanita itu memiliki kemampuan yang sempurna, manakala daripada pandangan Dr. Muhammad Said Tantawi, Syekh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir menyatakan bahawa kepimpinan wanita dalam kedudukan jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah, baik sebagai pemimpin negara maupun sebagai pemimpin di bawahnya. Kemudian pandangan yang melarang pemimpin wanita iaitu daripada Al-Quran dan juga hadis, iaitu seperti yang kita maklum, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, iaitu kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki atas orang-orang perempuan. Dan manakala hadis sahih riwayat Bukhari dan Abu Bakrah, Nabi bersabda yang bermaksud tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepimpinannya pada wanita. Jadi kita dapati dari dua teks tersebut, para ahli perundangan salaf termasuk mazhab 4 berpendapat bahawa imam mesti dipegang oleh seorang lelaki dan bukan seorang wanita. Dalam pandangan beberapa ulama kontemporari juga berpendapat bahawa kepimpinan wanita adalah dilarang ataupun haram. Seperti siapa? Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang menyatakan dalam fatwanya bahawa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Kemudian kita boleh tengok contoh peranan wanita Islam pada masa kini, seperti peranan wanita Islam di seluruh dunia dalam bidang ekonomi, politik dan sosial semakin meningkat dan diterima masyarakat antarabangsa. Seperti contoh pengurusi jaringan perniagaan wanita iaitu Forum Ekonomi Islam Sedunia, Datuk Dr. Nur Isah Muhammad berkata, di negara kita dan rantau ini kebanyakan mereka diterima untuk memimpin dalam sektor korporat, pentadbiran dan juga politik. Nur Isah juga pengerusi eksekutif My Easy Service Berhad berkata, wanita Islam ini tidak harus bersuara terlalu lantang untuk menuntut hak mereka semata-mata untuk diangkat sebagai pemimpin. Katanya apa yang penting, golongan itu perlu melakukan apa yang dianjurkan mengikut landasan syariah. Jadi sebagai kesimpulan, peranan kaum wanita itu amatlah besar dalam sama-sama berganding bahu dengan kaum lelaki dalam pembangunan masyarakat dan negara. Rasanya tidak lengkap sekiranya tugas pembangunan sosial dan negara hanya disandarkan di bahu kaum Adam, betul tak? Jadi pembangunan sebuah negara itu bukanlah hanya semata-mata merujuk pada pembangunan ekonomi, tetapi meliputi pembangunan dari segi sosial, sasiah dan perpaduan ummah. Untuk itu, pembangunan dari unsur-unsur yang melibatkan faktor-faktor sosial memerlukan tindakan dan perjuangan yang lebih berani daripada kaum wanita. Justru itu, untuk menampilkan imej wanita ni sebagai berketerampilan, selain memiliki ilmu, wanita juga hendaklah memiliki sifat ketakwaan. Melalui ilmu, seorang wanita mampu mempertingkatkan kualiti diri sebagai wanita misali yang dapat menyumbangkan ke arah pembangunan negara. Sementara itu, ketakwaan menjadikan wanita itu mantap memiliki ketahanan diri yang kuat.